Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nadri bin Muhammad Sa'ad, Penerusi Qaryah Sulawdiri Jumaat Al-Ikhwan, ahli-ahli jawatan kuasa surau, para pegawai surau, ahli-ahli jamaah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita iftitah majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji-pujian dan juga kita rafakkan rasa syukur yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan-limpahan nikmat dan kurnia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkenan menggolongkan kita dalam golongan mereka yang mendapat rahmat Allah, mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di yaumul mahsyar kelak. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh al-alim al-allamah al-syaikh Dawud bin Abdullah al-Fatani ghafarallahu lah. Dan kita sambung muka surah 11. Bagi ke bawah ya. Ya, 14 daripada bawah ke atas. Jadi ini cerita tentang khusyuk. Cerita tentang khusyuk. Tak habis lagi cerita tentang khusyuk. Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Betul tuan-tuan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh muka surah apa Tuan Haji Nazri? 46. Last paragraph. 46 last paragraph. Itu buku Rumi. Kujawi 14 baris 14 daripada atas muka surat 11. Tengah tu, dan jangan engkau pagutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dawud bin Abdullah al-Fatani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Ga tak ada. Tak ga, pagut. Kalau pagut ga. Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam, maka tiada sah sembahyang. Kerana tamak nina itu rukun sembahyang. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya
atau sunatnya, maknanya sunat semayang pula, fardu semayang ataupun sunat semayang, dengan ketiadaan tamakninah. Kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuk di dalam semayangnya itu ialah yang dinamakan orang yang mencuri, seperti barang yang disebut pada hadis dan datang pada hadis bahawasanya orang yang meliharakan atas sembahyangnya dan menyempurna ia akan rukunnya, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Jadi jangan sembahyang macam sembahyang pagut ayam. Pagut ayam ni macam mana ayam patut padi lah. Ayam makan padi tu macam tu kan, rukuk naik. Macam kita tengok dekat dalam YouTube tu yang kata Jawa tu, tak tahu betul ke tak Jawa. Sembahyang tarawih 10 minit, 20 rakaat 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. Tu sembahyang macam patuk ayam. Sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min as-salah? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Aw qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim wa sahahahu ala syart asy-syaikhain. Ini hadis sahih. Hadis sahih atas syarat syaikhain, atas syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi bukan riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Hakim. Riwayat juga Imam Ahmad, riwayat juga Imam Tabrani, riwayat juga Imam Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah dia riwayat dalam kitab dia Sahih Ibn Khuzaimah. Abu Qatadah dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi bersabda, "Wa aswa'un nasi sariqah." Jadi makna kata pencuri ni ada lagi. Nabi kata seburuk-buruk pencuri. Pencuri tu kira buruk dah, mencuri. Tak buruk macam lumpah dekat orang kena belasah kan. Buruk lah. Tapi Nabi kata rupanya ada lagi orang yang paling buruk sekali yang mencuri, ialah pencuri dalam sembahyang. Macam mana kita curi dalam sembahyang? Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min as-salat? Bagaimana mencuri dalam sembahyang? Mencuri dalam sembahyang macam mana? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Rukuk tu tak sempurna. Tak sempurna maksudnya apa? Maknanya dia tidak menunaikan hak rukuk. Tu yang kata curi tu, curi apa? Curi hak rukuk. Curi hak rukuk. Hak rukuk apa? Mesti ada tamakninah. Tamakninah ni maknanya apa? Maknanya berhenti sekejap, sekadar kata subhanallah. Kan? Kalau tak mau baca apa tak apa. Tapi kena berhenti sekejap, sekadar kata subhanallah. Subhanallah, sempat tak subhanallah? Sempat. Tu kira ada tamakninah. Kalau tak ada subhanallah tu tak ada tamakninah. Jadi kita nak ukur cepat tak cepat, tengok ada tamakninah ke tak ada tamakninah. Kalau tak ada tamakninah, tak sah sembahyang. Aw qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Maknanya tak tegak, tulang belakang tu tak tegak. Tak ada nak tegak, turun dah. Tak ada lagi nak rukuk, naik dah. Tak sempat nak tegak. Tu yang kita curi dalam sembahyang. Dia sembahyang macam ayam patut padi, kita kena faham tu. Jadi kalau ada orang sembahyang macam tu, kita boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Kalau tak sah sembahyang, kita kena mufaraqah. Dia sembahyang tak sah, nak ikut dia kan? Sama juga orang duduk sembahyang, duduk. Dia janggut banyak kan? Duduk main janggut. Kadang-kadang duduk garu sana garu sini, sembahyang kan? Main janggut. Sembahyang main janggut kan? Main janggut boleh? Tak boleh kan? Kalau dia sekali tu pun sekali je tak apa, ni banyak kali macam ni. Dia kadang-kadang macam bila rokok, bila bangkit pangan juga, kadang-kadang
Tangan hayul lebih daripada 3 kali batal lah. Kalau sekali tak apa, dia memang kena hayul juga tangan ni kan, dia naik turun. Tapi kalau banyak kali macam ni tak boleh lah. Macam tu lah. Kalau kata satu lagi, dia berdeham dalam sembahyang, tak baca bacaan apa mana boleh berdeham. Berdeham ni macam bercakap. Berdeham dalam sembahyang ni macam bercakap dalam sembahyang, tak sah. Mana batal sembahyang. Sama juga buat batuk. Tak batuk, buat batuk, duduk belakang imam pula. Ni tak boleh, tak tahan. Kakak duduk jauh-jauh tak apa, duduk belakang imam buat batuk. Suruh minum ubat batuk lah lain kali. Ataupun kalau batuk, jangan main sembahyang kan. Tu kena Bilal kena duduk belakang imam. Orang hak reti yang duduk mari kuliah ni senang sikit. Tuan pengerusi ke tak apa, Bilal kena duduk. Yang masuk dalam kuliah kita dia faham. Ni sembahyang garuk kata, celah kangkang pun garuk, ni pun kan. Jadi dia sepasal dia apa, Quran sepasal bagus, orang hafal Quran bagus, tapi dia nak jadi imam tak cukup dengan Quran saja. Dia kena faqih. Faqih maksudnya dia faham rukun-rukun sembahyang, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dia kena ambil berat. Dia nak jadi imam pula, nak jadi imam kepada orang ramai, jadi orang tengok semua tu. Jadi kalau dia sembahyang tak sah, macam mana kita nak bagi dia ke depan kan? Ni kita contoh orang di Brazil tu, bukan dari sini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmatullah. Orang yang mencuri seperti barang yang disebut pada hadis, dan datang pada hadis bahawasanya orang yang meliharakan atasnya, dia melihara rukun-rukun sembahyang, memelihara rukuk dan sujud sembahyangnya, dan menyempurna ia akan rukunnya rukun sembahyang, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Jadi esok tu sembahyang tu Allah Ta'ala zahir, amalan-amalan ni dizahirkan. Zahir bagaimana? Zahir dalam hadis banyak cerita. Allah Ta'ala zahir macam ada yang kata macam orang lelaki. Dalam hadis disebut Allah Ta'ala zahir macam ada orang lelaki, jadi dia tolong esok di padang mahsyar, ditolong. Ada macam-macam lah riwayat hadis. Tapi sembahyang ni dia akan keluar. Orang yang sembahyang di hari akhirat, muka dia bercahaya. Bercahaya apa? Bercahaya daripada tanda-tanda sujud. Tanda-tanda sujudnya orang-orang sembahyang, ada tanda-tanda sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kenal orang-orang ni, antara umat-umat Nabi ni kenal sama-sama mereka, antaranya daripada tanda-tanda sujud. Mana orang sembahyang? Orang tak sembahyang sujud ke mana? Jadi itu di antara tanda-tanda orang sembahyang, dan muka mereka putih bercahaya berseri-seri. Jadi sembahyang tu maksudnya sembahyang dengan ilmu lah, sembahyang dengan apa tu, tahu rukun-rukun sembahyang, tahu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sekurang-kurangnya adalah khusyuk sikit, kalau tak banyak pun. Sebab apa? Memang tak ada syarat ataupun rukun sembahyang ni, nak sah sembahyang kena khusyuk. Tidak ada. Tidak ada rukun sembahyang, tidak ada khusyuk ni, tidak ada dalam rukun sembahyang. Tapi ada ulama yang khilaf, yang kata kena ada juga khusyuk. Jadi kita nak keluar daripada khilaf, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf tu satu perkara yang digalakkan, mustahab, satu perkara yang sunat digalakkan. Dia macam mana? Kita ada juga sikit, kurang-kurang kita baca elok, pelan-pelan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada dah macam tu masa kita baca, kita tadabbur ayat, ada tu kira cukup dah khusyuk. Kira ada dah juga khusyuk. Kurang-kurang kalau sikit pun tak apa. Tak apalah, sikit-sikit lah. Kita nak buat banyak-banyak, kadang-kadang tu pening kan. Kadang-kadang ada orang kata, saya cuba dia ustaz. Cubalah, dia kata dia sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, dia baca pelan-pelan, tadabbur betul-betul dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim. Dia kata, tapi lepas sembahyang dia kata, pening kepala Ustaz. Pening kepala. Tak apalah, korang dia buat juga. Dia buat dekat mana yang mampu lah. Memang mula-mula pening lah, lama-lama hilang lah pening tu. Ala bisa, tegal biasa. Ya, nak bagi biasa ya. Pelan-pelan. Tapi kena ni, yang pertama-tama sekali yang kita kena buat, kita kena baca tu bagi clear. Kalau baca tak clear, mana nak tadabbur? Baca cepat-cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Tak payahlah nak tadabbur kat mana. Tapi kalau kita dah biasa dah baca cepat, tak apalah. Kalau dah biasa dah, makna tu duk main dah, baca cepat pun tak apa, dah biasa. Tapi kalau tak biasa, kena baca tu yang kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah dengan nama Allah yang Murah lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebut satu-satu bagi nampak, bagi dengar elok-elok. Kalau boleh nampak sekali apa yang kita sebut tu, nampak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua huruf-huruf tu semua sebut elok, ra'i semua makhraj huruf. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, semua bagi clear, bagi sebut elok. InsyaAllah lepas tu baru mari tadabbur, lepas tu ada khusyuk. Dan berkata, ia telah melihara akan dikau Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami. Jadi sembahyang tu doa lah dekat dia. Sembahyang tu Allah Ta'ala zahir atas rupa lelaki esok di hari akhirat. Dia doa dekat orang yang jaga sembahyang ni, engkau dulu masa hidup atas dunia, atas muka bumi, engkau pelihara kami, pelihara sembahyang. Hari ini Allah Ta'ala pelihara engkau. Yang tu yang kita mahu kan? Nak kena jaga lah, nak kena jaga. Tapi kena ada ilmu lah nak jaga. Macam mana kalau tak ada ilmu macam tadi, sembahyang duk batuk, sembahyang garu kata, tak boleh dulu. Ni ada ni, lagi sampai hebat pun. Tapi sebut dulu. Sebut dulu, takut tak sampai. Dan berkata, ia telah meliharakan dikau Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, keluar oleh sembahyang itu hitam lagi kelam. Dan berkata, ia telah mensia-siakan akan dikau Allah seperti barang yang mensia-siakan akan kami. Kemudian digolongkan dia seperti menggolong seorang akan kainnya yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya. Jadi ini orang yang tak jaga sembahyang, esok sembahyang tu gulung dia macam mana, kena gulung dengan kain buruk, lepas tu pukul dekat muka dia. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan lagi disebut pada hadis, sungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya, dan mengkhusyukkan dia, dan menghudukkan dia. Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya. Main dengan janggut. Tadi baru kita sebut ya. Baru kita sebut ni, Nabi sebut. Memang ada lah, zaman Nabi dulu lagi dah ada dah. Ada banyak riwayat. Ada orang Badui tu, dia mari semayang dalam masjid Nabi, Nabi duduk tengok. Nabi duduk tengok. Lepas dia semayang, dia marilah nak jumpa Nabi. Nabi kata, apa yang kamu buat tadi? Dia kata, aku telah semayang. Nabi kata, sebenarnya kamu belum semayang. Semayang lain, semayang lain, ulang semayang lain. Lepas tu mari jumpa Nabi. Nabi kata, sebenarnya apa yang kamu buat tadi hanyalah sia-sia, semayang kamu tak diterima. Ulang balik semayang sampai 3 kali. Lepas tu baru dia minta, alimni ya Rasulullah as-salah, ajar aku wahai Rasulullah semayang. Maknanya zaman Nabi pun ada dah orang semayang ni tak sah depan Nabi, Nabi suruh ulang-ulang. Lepas tu barulah Nabi ajar dia bagaimana nak semayang. Daripada apa yang Nabi ajar itulah yang kita ambil, imam-imam kita ambil, guru-guru kita ambil. Rukun-rukun semayang, perkara-perkara yang sunat dalam semayang. Jadi semayang ni penting. Sebab esok kalau semayang ni lulus, insya-Allah yang lain-lain juga lulus.
Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya di dalam sembahyang, maka sabdanya, jikalau khusyuk hati laki-laki, akan nescaya khusyuk segala anggotanya. Jadi kalau duk main dengan janggut ni, ke mana nak mari khusyuk, kan? Kan duk atau janggut lah. Bukan semua orang lah. Ni kira orang yang kadang-kadang janggut, kadang janggut sampai ni. Sunnah tu, janggut tu sunnah Rasulullah janggut. Siapa yang simpan janggut tu sunnah. Saya ada juga sikit, bukan kata tak ada, saya ada juga sikit. Sunnah, ada yang kata sunnah setekak ni, sunnah. Ada yang kata Rasulullah janggut sampai dada. Kita baca dalam Syama'il memang ada janggut. Bagus simpan janggut. Sunat. Sunnah pun dia, sunat pun dia. Sunnah maknanya kita ikut Nabi buat. Nabi pun ada ya'ful lihyah wa qassirus syarab. Nabi suruh jaga simpan janggut. Wa qassirus syarab, dan bagi pendek misai dengan pinsai sampai masuk dalam apa ni Tok Guru silat banyak macam tu. Misai sampai masuk dalam apa ni mulut, sampai lebih dalam mulut. Kita nak tengok mulut dia cakap banyak. Makan laksa habis. Kalau makan laksa pakat sangkut dekat misai tu. Jadi Nabi suruh pendekkan misai, simpan janggut. Eloklah simpan janggut. Tapi simpan janggut ni kena simpan bagi kemas lah, bagi elok lah. Lepas tu dalam sembahyang jangan duk main dengan janggut tu. Jangan duk main dengan janggut. Dia janggut bagus. Kita duk selat jaga janggut. Orang perempuan yang paling baik sekali bagi dia main janggut suami. Hilang stres dia bila dia main janggut suami. Ikut kita geli lah. Itu yang saya tak nak janggut tu, geli. Jadi jangan main dengan jangan janggut. Pasal apa? Bila main tu maknanya apa? Bila main tu jadi tak khusyuk lah. Duk teringat janggut ni, nak ni kalau nak otter janggut ni, dia kata belah ni tebal, belah ni nipis kan. Ni nak bagi sama ke apa. Jadi tu yang tak khusyuk. Maka sabdanya, jikalau khusyuk hati laki-laki, akan nescaya khusyuk segala anggotanya. Kalau hati dia khusyuk, maknanya hati dia tu diam, hadir hati dia rasa dia ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Taala, raja segala raja. Jadi tak mainlah tangan tu, dia diamlah, sukun. Jadi hati tu rasa tenang, hati tu diam di hadapan Allah, rasa hormat, rasa ta'zim Allah Ta'ala di hadapan dia. Jadi dia tak main lah. Jadi ni kalau dah main, jadi makna tak ada rasa tu, tak ada rasa tahdir, tak ada rasa hadir hati di hadapan Allah Ta'ala. Maka menyatakan Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Nabi kata, oh jadi maknanya dia ni main janggut. Duk main janggut ni yang kata hati dia tak khusyuk, sebab dia anggota zahir dia duk main, duk bergerak-gerak, jadi tak khusyuk lah, hati dia pun tak khusyuk. Dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaan khusyuk. Yang minggu yang sebelum ni kita baca macam mana? Sembahyang tu dapat 1/6, dapat 1/10, dapat 1/8, dapat 1/7. Sebab apa? Sebab daripada itulah apa yang kita buat dalam sembahyang, perlakuan-perlakuan kita dalam sembahyang, dan juga khusyuk kita dalam sembahyang tu yang bagi markah, sama ada kita dapat markah penuh ke ataupun dapat sebahagian saja. Tu khusyuk tu. Jadi khusyuk ni macam kita cakap tadi, dia bukan rukun sembahyang, tapi seboleh-bolehnya bagi ada jugalah, sekurang-kurangnya ada juga sikit khusyuk. Dan kita kena jagalah. Kadang-kadang ni yang curi daripada sembahyang tadi, curi daripada sembahyang, jangan ada curi daripada sembahyang. Jangan ada duk sembahyang tu duk main, garu kata perkara-perkara ni
Sembahyang macam tadi tu, curi dalam sembahyang tu, dia batal sembahyang tu, dia habis sembahyang tu habis. Macam tu juga duk main janggut tu, duk gerak banyak kali, batal lah apa ni sembahyang tu kan. Duk gerak banyak kali, batal sembahyang. Begitu juga batuk, buat batuk, dia tak batuk. Dia kalau kata kita nak batuk, biar batuk tu sendiri nak batuk. Dia nak batuk tu biar dia nak batuk, tapi jangan teran nak bagi batuk. Tahu, jangan teran, macam teran tai tu. Senang kan. Dia tak batuk nak buat juga bagi batuk, tu batal sembahyang, tak boleh. Macam tu juga berdehem ni, kalau kita baca sangkut, kita nak baca sangkut, Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh sangkut nak baca, baru kita boleh berdehem. Tu pun berdehem sekadar saja, bagi boleh lepas saja. Biasa-biasa dia berdehem tak boleh, itu batal sembahyang. Tu dia kira cakap dalam sembahyang, tak boleh. Tengok dalam Sabilul Muhtadin ada, Syekh Arsyad Bandari cerita bab ni. Apa yang mengaji Sabilul Muhtadin, dia cerita bab berdehem, dia cerita bab batuk dengan sengaja ni. Dan sungguhnya itu meletakkan segala dan kelakuannya dalam khusyukkan dia dan khudukkan dia. Jadi mana dia kat mana ni? Dan adalah salaf soleh. Apa makna salaf soleh? Salafus soleh lah, salafus solihin. Salafus solihin itu maksudnya orang-orang soleh yang dulu-dulu. Itu makna salaf soleh. Kalau dalam bahasa Arab, salafus solihin. Salafus solihin maknanya orang-orang dulu-dulu yang soleh. Orang-orang dulu yang soleh itu bagaimana keadaan mereka? Sehingga khusyuk pada sembahyangnya dan menghingga-hinggakan dia sehingga adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang datang burung hinggap ia di atasnya, menyangka akan pagar sesuatu jamat kerana tetapnya. Jamat tu maksudnya benda yang keras, pepejan, jamat, bahasa Arab tu. Jadi orang-orang soleh dulu tu, kalau sembahyang tu rukuk lama, sujud lama, berdiri lama, rukuk lama, sampai bila dia rukuk tu burung-burung tu hinggap atas belakang. Ingat kata tembok, punya lama rukuk, punya khusyuk sembahyang. Kalau kita buat begitu, orang pakai tak main surau kan. Rukuk lama, sujud lama, berdiri lama, berdiri pun dia kata tak boleh lah ustaz, tak boleh berdiri lah, saya lenguh ni, tak boleh lah. Suruh kita baca pendek lah, dia nak suruh kita baca pendek tak apalah, kita baca pendek. Cuma bila tak larat berdiri, kita duduk lah. Dan al-qiyam ma'al qudrah, syarat dan rukun sembahyang ialah al-qiyam ma'al qudrah. Ataupun dalam ayat lain al-qiyam ma'al qudrati alaih. Qiyam maksudnya kena berdiri, sembahyang tu kena berdiri bagi orang yang berkemampuan untuk berdiri. Kalau tak berkemampuan untuk berdiri, duduk. Dia tengah berdiri, tiba-tiba dia rasa goyang kan, rasa goyang ke, rasa pening ke, sakit tak tahan, dia sakit lutut, dia boleh duduk macam mana? Boleh duduk antara dua tahiyat, macam duduk tahiyat awal pun boleh, macam duduk tahiyat akhir pun boleh, bersila pun boleh, duduk bersila pun boleh. Daripada berdiri kan, terus dia duduk bersila. Kiam dah tangan ni, letak dah tangan, duduk bersila. Boleh kata boleh? Boleh, tak ada masalah. Lepas itu rasa baik dah, nak berdiri boleh, berdiri boleh. Macam tu. Sebab berdiri itu ialah rukun sembahyang. Tapi rukun sembahyang bagi yang berkemampuan, yang tak berkemampuan boleh duduk. Jadi orang-orang soleh dulu memang macam tu. Jadi mereka tu asyik dengan sembahyang, dia enjoy sembahyang. Yang tu yang kita nak bagi enjoy tu, yang susah tu, dia kena
kena training lah kan. Macam orang main badminton lah, dia tak suka main duk kalah, mana seronok main kalah. Tapi kena training kuat sikit lah. Training tu baru menang. Menang baru dia enjoy. Macam tu lah juga dalam sembahyang pun. Paksa dia, training dia, sembahyang juga, bagi dapat juga tadabbur, bagi dapat juga rasa seronok. Malam-malam dia seronok sembahyang kan. Maghrib begitu juga dia pinam mari dah. Punya apa? Semangat tu. Semangat nak sembahyang tu Allah Ta'ala yang bagi letak dalam hati. Letak dalam hati rasa cinta, rasa seronok nak sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati Allah, menyangka akan pagar suatu jamaat kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya, dan adalah setengah daripada mereka itu berkata ia bagi ahlinya dan anaknya, apabila masuk aku kepada sembahyang maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu. Ni dia orang kita kalau nak sembahyang kita kata apa? Tutup TV, jangan buka TV, jangan bising, sebab nak sembahyang. Bapa nak sembahyang, mak nak sembahyang, abang nak sembahyang, kakak nak sembahyang, jadi diam. Orang dulu kata nanti dulu aku sembahyang, kalau masa aku sembahyang nak bising tak apa. Sebab apa? Sebab dia khusyuk dalam sembahyang tu. Bagi dia, orang cakap apa pun, orang bising macam mana pun, dia dah tak peduli dah. Dia hanya betul-betul musyahadatullah, menghadap Allah Ta'ala, hadir betul-betul hati dia di hadapan Allah. Perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingar bangar, maka aku bahwasanya tiada tahu ia dengan dia. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum sembahyang ia di dalam kebun pohon tamar. Sikit lagi, ini Talhah bin Ubaidillah, orang kaya, min ahadil mubasysyirin bil jannah, daripada salah seorang sahabat Nabi yang diberi berita gembira masuk syurga. Talhah bin Ubaidillah, boleh baca sejarah dia dalam buku Khalid Muhammad Khalid, Rijal Hawla Rasul, dan 60 orang sahabat Rasul, ataupun Asyaral Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin syurga. Di antaranya namanya Talhah bin Ubaidillah, orang kaya. Kalau Nabi SAW minta harta ni bagi habis. Dia ni ada satu kebun yang dia suka. Ia di dalam sembahyang, dan setengah daripada sahabat radhiyallahu anhu sembahyang ia di dalam kebun pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya, dan jadilah ia menilik kepadanya. Jadi burung tu terbang, dia duduk tengok burung dalam kebun dia. Dia duduk asyik lah dengan kebun tu. Masa tu masa sembahyang, tengah sembahyang. Dan jadilah ia menilik kepadanya, maka melalaikan dia daripada sembahyangnya. Maka tatkala diketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka dijadikan kebunnya sekalian sabilillah, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Demikian lagi kelakuan salaf yang soleh, sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah dan Rasulnya. Jadi itu orang soleh. Jadi dia tu ada kebun yang dia suka lah, dia seronok dia pergi kebun ni. Duk tengok kebun, jadi sembahyang pun dalam kebun. Ni kira sembahyang duha lah kot, sembahyang sunat lah, sembahyang dalam kebun. Jadi kita sembahyang dalam kebun, duk asyik duk tengok kebun, lepas tu asyik duk tengok burung terbang dalam kebun. Jadi dia tak tadabbur, tak ada khusyuk dalam sembahyang, sebab hati duk dekat kebun, hati duk tengok burung-burung, seronok nampak burung-burung. Jadi bagi dia yang macam tu lalai dalam sembahyang. Bila lalai dalam sembahyang, rasa sedih, sebab kebun ini boleh alih ambil perhatian dia. Sepatutnya perhatian dia tu kepada Allah, perhatian tu menghadirkan hati tadabbur, khusyuk dalam solat. Habis tak ada tadabbur, tak ada khusyuk dalam solat. Jadi bila tak ada tadabbur, tak ada khusyuk dalam solat, dia kira dia lalai.
dia apa yang dia tebus kelalaian dia bagi semua kebun dia semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang soleh dulu. Ya, rasanya sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, dan kita sambung. Kata setengah ulama telah sampai, betul situ kan? Kata setengah ulama telah sampai kepada kami khabar, maksudnya Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah silap saya mohon banyak-banyak ampun dan maaf. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.